Timbalan Yang Dipertua, soalan segamat nombor 8. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Yang Berhormat Segamat. Soalan yang cukup penting untuk maklumat Yang Berhormat, menurut laporan Prevention and Control of Non-Communicable Disease in Malaysia, The Case for Investment 2021, jumlah kos penjagaan kesihatan langsung ataupun direct cost oleh kerajaan bagi penyakit metabolik adalah sebanyak 3.3 bilion ringgit Malaysia, iaitu sebanyak 7.3% daripada jumlah keseluruhan kos penjagaan kesihatan yang berjumlah 45.3 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan Malaysia pada tahun 2021. Berdasarkan laporan yang sama, beban ekonomi terhadap penyakit tidak terhad hanya kepada kos penjagaan kesihatan langsung sahaja, tetapi turut melibatkan kos tidak langsung. Kos tidak langsung bagi penyakit metabolik terutama diabetes adalah sebanyak 24.3 bilion ringgit Malaysia. Kos tidak langsung ini berpunca daripada kehilangan produktiviti berikutan ketidakhadiran, absenteeism, kehadiran tidak produktif, presenteeism atau kematian pramatang. Isu presenteeism dan absenteeism sering timbul akibat komplikasi diabetes seperti keletihan, penglihatan kabur dan peningkatan risiko jangkitan. Keadaan ini mengakibatkan penurunan produktiviti kerana pesakit diabetes mungkin mengalami kesukaran untuk memberikan tumpuan atau memenuhi keperluan kerja intensif. Dalam jangka panjang, kekerapan ketidakhadiran dan kecekapan kerja yang rendah membawa kepada kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Diabetes bukan sahaja meningkatkan kos penjagaan kesihatan, malah turut mengurangkan daya saing ekonomi terutama apabila tenaga kerja produktif terjejas prestasi mereka. Secara keseluruhan, jumlah beban ekonomi iaitu mengambil kira kos penjagaan kesihatan secara langsung dan kos tidak langsung bagi penyakit metabolik terutama sekali diabetes di Malaysia adalah sebanyak 27.7 bilion. Menurut laporan Prevention and Control of Non-Communicable Disease in Malaysia, The Case for Investment 2021 juga, jumlah keseluruhan beban ekonomi bagi 4 penyakit tidak berjangkit, penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik terutamanya diabetes, penyakit kanser dan penyakit respiratori kronik adalah sebanyak 64.2 bilion. Kos rawatan khusus untuk penyakit diabetes di Malaysia adalah sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor termasuklah jumlah pesakit diabetes yang kian bertambah, keperluan infrastruktur, pemeriksaan makmal, rawatan berterusan seperti ubat-ubatan serta komplikasi jangka panjang yang memerlukan rawatan khusus seperti dialisis untuk kegagalan buah pinggang. Sekian, terima kasih. Segamat. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebelum saya mengajukan soalan tambahan saya ingin juga mengalu-alukan daripada Persatuan Guru-Guru Besar Batu Pahat yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini bagi pihak Ahli Parlimen Batu Pahat. Dan soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, isu berkenaan dengan pengambilan gula dan juga related disease is actually at the critical level dalam Malaysia. Dan saya yakin kementerian sedang mengambil segala langkah-langkah untuk membantu. Dengan kos insulin dan dialisis yang tinggi, apakah langkah yang diambil oleh KKM atau kerajaan untuk memastikan setiap pesakit diabetes, terutamanya dari golongan berpendapatan rendah ataupun dalam golongan miskin yang mempunyai akses kepada rawatan ini tanpa beban kewangan yang besar? Dan adakah KKM mempertimbangkan subsidi tambahan bagi kos insulin dan dialisis dalam kes yang akan datang supaya kita boleh memberi akses supaya kesihatan orang-orang yang kurang berpendapatan ini dapat juga dibela. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Satu soalan yang cukup baik. Berdasarkan maklumat ataupun tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023,
Seramai 3.5 juta rakyat Malaysia menghadapi diabetes dan prevalent diabetes adalah sebanyak 15.6%. Isu yang dibangkitkan adakah kerajaan akan memberikan tambahan dari sudut subsidi. Baru-baru ini KKM ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah pun menerima cadangan daripada Kementerian Kesihatan, terutama sekali bahagian perawatan, apabila untuk mengurangkan komplikasi pesakit diabetes, termasuk komplikasi kardiovaskular dan juga buah pinggang. Kerajaan di dalam Belanjawan 2025 telah pun mengumumkan peruntukan sebanyak 87.1% untuk membeli SGLT2 yang akan dinikmati oleh 280,230 pesakit diabetes. Ini adalah merupakan ubat inhibitors tambahan untuk menambah kesan jangka panjang kepada buah pinggang. Kerana diabetes ini sentiasa dikaitkan dengan pesakit buah pinggang. Dengan memperkenalkan SGL2 ini akan mengurangkan lagikah risiko pesakit buah pinggang. Dan juga jumlah pertambahan adalah sangat-sangat besar. Ketika ini penggunaan SGL2 hanya sekitar 3,000 lebih, tetapi dengan memperkenalkan peruntukan sebanyak 87.1 juta ini, peningkatan adalah kepada 280,000. Dan begitu juga kerajaan sedang meningkatkan peruntukan hampir 50 juta dibelanjakan untuk meningkatkan penggunaan peritoneal dialisis PD. Walaupun kaedah ini agak tidak sama seperti dialisis, tetapi penggunaannya dapat diperluaskan, terutama sekali di kawasan-kawasan yang terpencil yang tidak mempunyai pusat-pusat dialisis. Walaupun demikian, KKM juga menyeru masyarakat agar bersama-sama dalam kempen War on Sugar untuk diperluaskan, dan saya mohon setiap ahli parlimen untuk menyokong, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Speaker dan juga parlimen kerana telah menyokong Hari Tanpa Gula pada setiap hari Rabu, dan ini adalah merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat baik bagi kita menurunkan pengambilan gula, dan seterusnya prevention is better than cure. Terima kasih Puan Speaker. Muar. Terima kasih. Saya memuji usaha kerajaan yang